sejahtera semua murid-murid. Okey, apa khabar semua? Cikgu mengharapkan semua baik-baik, sihat-sihat. Okey. Hari ini cikgu ingin menyambung untuk topik bab 1 ekonomi tingkatan 5, iaitu bagaimana kerajaan menggunakan alat dasar ekonomi untuk mengatasi inflasi dan kemelesetan. Okey, kepada pelajar yang ada buku teks, sila buka muka surat 96. Okey. Mungkin ini adalah sesi untuk yang terakhir bab 1. Okey, kerana di dalam bab 1 kita dah belajar banyak perkara, okey, termasuklah alat dasar ekonomi. Okey, alat dasar ekonomi boleh dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil sebagai alat dasar fiskal, satu lagi dipanggil sebagai alat dasar kewangan. Okey, dasar fiskal melibatkan cukai dan perbelanjaan negara. Okey, dasar ekonomi melibatkan 5 perkara. Okey, iaitu kadar faedah, rizab tunai, rizab berkanun, surat jaminan kerajaan dan syarat sewa beli. Okey, hari ini kita ingin melihat bagaimana kerajaan menggunakan alat dasar ekonomi yang penting, iaitu kadar faedah, okey, dalam mengatasi inflasi. Okey, apabila berlaku inflasi, apa yang berlaku di dalam pasaran? Wang yang berada di dalam pasaran terlalu banyak. Okey, apabila wang yang berada di dalam pasaran terlalu banyak, apakah kesannya? Kesannya harga barang akan meningkat. Apabila harga barang akan meningkat, ia menyebabkan kuasa beli masyarakat akan berkurang. Okey, ini akan menyusahkan atau mengakibatkan orang yang berpendapatan rendah tidak boleh berbelanja seperti biasa. Okey, kerajaan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan masyarakat, okey, perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi. Okey, apakah langkah-langkah yang kerajaan boleh buat untuk mengatasi inflasi? Okey, kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal, iaitu kerajaan boleh menaikkan cukai. Apabila kerajaan menaikkan cukai, apa kesannya? Kesannya ialah wang yang berada di pasaran akan berkurang, kerana wang yang ada di tangan orang ramai akan sebahagiannya digunakan untuk bayar cukai yang banyak. Okey, begitu juga dengan satu lagi alat dasar fiskal, iaitu dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Apabila perbelanjaan kerajaan berkurang, maka duit daripada kerajaan disalurkan kepada orang ramai akan berkurang. Bila wang yang berada di pasaran dikurangkan, okey, menyebabkan kuasa beli masyarakat akan diperbaiki semula. Okey, so ini akan boleh mengatasi masalah inflasi. Okey, seterusnya kerajaan juga melalui Bank Pusat boleh mengatasi inflasi melalui dasar kewangan, iaitu pertama dengan menaikkan rizab berkanun. Apabila rizab berkanun naik, apa kesan dia? Kesan dia ialah wang yang ada di bank perdagangan perlu disimpan lebih banyak di dalam Bank Pusat. Okey, apabila wang yang ada di bank perdagangan seperti Maybank, Public Bank, RHB, CIMB berkurang di dalam bank itu, maka mereka punya kuasa untuk memberi pinjaman kepada orang ramai akan juga berkurang. Apabila kurang pinjaman diberikan kepada orang ramai, maka wang yang berada di pasaran akan juga turut berkurang. Ini boleh mengatasi ataupun mengurangkan inflasi. Begitu juga dengan rizab tunai. Okey, apabila berlaku inflasi, rizab tunai akan dinaikkan. Apa maksud dinaikkan? Dinaikkan bermaksud wang yang ada di bank perdagangan itu perlu sebahagian besarnya disimpan. Okey, tak boleh disentuh untuk diberi kepada orang ramai sebab untuk urus niaga ataupun pelaburan. Okey, wang tersebut akan disimpan dalam satu peti, okey, yang dipanggil rizab tunai, okey, di bank perdagangan itu sendiri. Okey, so apabila berlaku sedemikian, maka wang yang beredar di pasaran akan berkurang. Apabila wang yang beredar di pasaran berkurang, maka inflasi boleh dipulihkan. Seterusnya, kadar faedah. Yang ini adalah selalu kita dengar
dan selalu digunakan oleh pihak kerajaan ataupun bank negara untuk mengatasi keadaan ketidakstabilan ekonomi. Okey, di mana apabila berlaku inflasi, okey, kadar faedah akan dinaikkan. Kadar faedah biasanya mungkin kalau contohnya ialah pinjaman peribadi, okey, kadarnya lebih kurang 7%, okey. So apabila berlaku inflasi, kadar faedah mungkin dinaikkan menjadi 10%, 12%, okey. Bila berlaku sedemikian, maka orang berfikir dua kali untuk membuat pinjaman. Okey, apabila kadar faedah naik, bermaksud kos pinjaman akan meningkat. Apabila kos pinjaman meningkat, maka mereka terpaksa membayar angsuran yang lebih banyak, okey, termasuk dia punya kadar faedah yang lebih banyak kerana kenaikan kadar faedah tersebut. Okey, kesannya kurang orang membuat pinjaman di bank. So apabila kurang orang membuat pinjaman di bank, maka inflasi dapat dikurangkan di pasaran kerana wang yang berada di tangan orang ramai akan berkurang. So apabila wang yang berada di tangan orang ramai berkurang, kuasa beli mereka berkurang. So apabila kuasa beli mereka berkurang, kuranglah orang berbelanja. Okey, so itu adalah kadar faedah. Okey, kerajaan juga boleh mengatasi inflasi dengan cara surat jaminan kerajaan. Okey, semasa inflasi, kerajaan jual surat jaminan kerajaan atau bond itu bond kerajaan itu kepada orang ramai. Okey, ia sejenis sijil. Bila sijil itu dijual kepada orang ramai dapat kertas sijil itu, orang ramai terpaksa beri wang kepada kerajaan ataupun bank pusat. So apabila orang ramai membeli surat jaminan kerajaan ataupun kerajaan menjual surat jaminan kerajaan tersebut, kesan dia ialah wang yang ada di tangan orang ramai akan berkurang kerana telah diserahkan kepada bank pusat, dan bank pusat akan memberi satu sijil yang dipanggil sebagai bond ataupun yang dipanggil sebagai bil pembenaran. Okey, ini akan menyebabkan wang yang beredar di pasaran akan berkurang. Dan seterusnya ialah syarat sewa beli. Semasa inflasi, syarat sewa beli diperketatkan. Apa maksud diperketatkan? Diperketatkan bermaksud mungkin jangka masa pinjaman dipendekkan, jumlah pinjaman sewa beli dikurangkan. Okey, syarat sewa beli seperti perlu ada penjamin, okey, dikenakan. So dengan adanya syarat-syarat yang ketat untuk membuat sewa beli, contohnya sewa beli kenderaan ini, maka pinjaman sewa beli juga akan berkurang. Okey, ini semua langkah-langkah yang boleh digunakan oleh bank negara untuk mengatasi inflasi. Okey, langkah-langkah ini dipanggil sebagai alat dasar kewangan. Hari ini kita melihat kesan kadar faedah sebagai dasar kewangan dalam ekonomi. Okey, sebelum itu cikgu ingin berkongsi apakah jenis-jenis kadar faedah yang ada di pasaran. Kadar faedah secara umumnya terbahagi kepada dua. Satu, kadar faedah tetap, bermaksud kadarnya tetap sepanjang tempoh pinjaman, tidak berubah-ubah. Okey, fixed rate nama dia. Okey, satu lagi kadar faedah ialah kadar faedah yang berubah-ubah. Okey, dipanggil kadar faedah terapung. Kadar faedah terapung ni dia biasanya berubah-ubah mengikut keadaan ekonomi negara kita. Okey, contohnya ialah pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan dia ada kadar faedah yang dipanggil kadar faedah terapung. Okey, kadar faedah terapung bermaksud pinjaman perumahan contohnya 30 tahun. Sepanjang 30 tahun itu mungkin kadar faedah dia 6%, mungkin kadar faedah dia turun menjadi 5%, mungkin kadar faedah dia naik balik menjadi 7%. Ini bergantung kepada keadaan ekonomi. Okey, bila kadar faedah naik, bermaksud mungkin masa itu berlaku inflasi. Okey, kesan dia ialah jumlah pinjaman akan meningkat kerana kadar faedahnya meningkat. Okey, begitu juga apabila berlaku kemelesetan, kadar faedah itu diturunkan dan jumlah pinjaman akan berkurang kerana semasa itu kos pinjaman iaitu kadar faedah telah sedikit. Okey, itu adalah kadar faedah terapung. Okey, biasanya kalau kadar faedah tetap ni jangka masa yang pendek punya pinjaman lah.
Okey, so contohnya ialah pinjaman peribadi. Okey, pinjaman peribadi mungkin untuk contoh satu orang tu pinjam sebanyak 10,000 selama 3 tahun. Apabila dia pinjam 10,000 selama 3 tahun, kadar faedah yang dikenakan ialah 10%. Okey, bila kadar itu digunakan adalah kadar faedah tetap, maka dia dah tahu siap-siap berapakah jumlah keseluruhan pinjaman termasuk interest dia ataupun faedah dia. So itu adalah dua jenis kadar faedah. Kadar faedah tetap, kadar faedah terapung. Okey. Apa kesan perubahan kadar faedah? Okey, kesan kita boleh bincang kepada 3 pihak. Pertama, kepada pengguna, kedua kepada firma, dan ketiga kepada ekonomi negara. Okey, apakah kesan kepada pengguna? Apabila kadar faedah meningkat, okey, so kos pinjaman juga akan meningkat. Kos pinjaman maksudnya kadar faedah itu perlu dibayar dengan lebih banyak. Okey, so pengguna akan mengurangkan jumlah pinjaman kerana tidak ingin menanggung beban kewangan yang banyak. Okey, so apabila berlaku sedemikian, maka kuranglah orang akan membuat pinjaman. Oleh itu pengguna akan mengelakkan bayaran secara kredit dan terpaksa menyediakan wang tunai yang lebih banyak. Okey, kesan dia ialah orang ramai tidak akan suka-suka untuk membuat pinjaman dan lebih prefer untuk menggunakan kaedah secara tunai. Keadaan ini akan menghadkan perbelanjaan yang dibuat di dalam ekonomi, dan seterusnya perbelanjaan agregat dalam ekonomi akan berkurang. Perbelanjaan agregat maksudnya perbelanjaan masyarakat akan berkurang. Kenapa kerajaan ingin kurangkan perbelanjaan dalam masyarakat? Okay, kerana apabila perbelanjaan berkurang, maka wang yang berada di pasaran akan berkurang. Bila wang yang berada di pasaran berkurang, maka peniaga tidak boleh nak menaikkan harga barang, kerana kalau dia peniaga naikkan juga harga barang, dia boleh menyebabkan barang tu tak laku kerana orang tak ramai beli. So ini boleh mengatasi inflasi. Seterusnya, apakah kesan terhadap firma? Okey, apabila kadar faedah meningkat, kos pinjaman juga meningkat. Okey, firma akan mengurangkan jumlah pinjaman kerana tidak ingin menanggung beban kewangan yang berat. Okey, firma-firma yang tidak mampu, dia tidak akan membuat pinjaman. Okey, kenapa firma membuat pinjaman? Kerana dia nak mendapat modal tambahan, kerana ingin meningkatkan dia punya produktiviti ataupun mengembangkan operasi niagaan dia. Okey, sebab tu dia membuat pinjaman. Tetapi apabila kadar faedah meningkat, mungkin firma juga berfikir 2-3 kali untuk membuat pinjaman. Okey, oleh itu modal kewangan firma akan berkurang dan firma akan mungkin menghadapi masalah kecairan tunai. Okey, bila kadar faedah naik, maka firma tidak ingin membuat pinjaman dan akhirnya dia memberi kesan kepada kecairan liquidity untuk firma itu, kerana mereka mungkin mengharapkan wang tersebut untuk meningkatkan produktiviti, seperti contohnya beli mesin, atau contohnya training pekerja, ataupun contohnya untuk modal tambahan untuk membeli bahan mentah dan sebagainya. Okey, pelaburan agregat dalam ekonomi akan berkurang. Okey, pelaburan maksudnya aktiviti perniagaan, okey, yang dibuat di dalam ekonomi ataupun di dalam masyarakat oleh firma akan berkurang. Daya saing firma akan menurun kerana tidak mempunyai modal untuk meningkatkan produktiviti atau mengembangkan operasi. Okey, so kesan dia ialah daya saing firma akan berkurang, merosot. Okey, ini kerana firma yang mempunyai kecairan atau wang yang banyak saja yang boleh meningkatkan produktiviti mereka dengan melakukan penambahan operasi perniagaan. Tetapi untuk firma yang kecil, mungkin mereka tidak dapat bersaing dengan firma-firma yang mempunyai keuangan yang kukuh. Okey, itu kesan dia. Dan kalau mereka tidak dapat bersaing, mereka mungkin akan tidak dapat meneruskan operasi perniagaan. Okey, so aktiviti ekonomi mungkin dapat diperlahankan dan kesannya ialah
wang yang berada di pasaran juga tidak circulate dengan lebih banyak kerana untuk mengatasi inflasi. Okey. Akhir sekali, kesan terhadap kestabilan ekonomi. Okey, apabila berlaku inflasi, okey, kadar faedah dinaikkan semasa ekonomi mengalami inflasi. Perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan menurun. Kesannya penawaran agregat barang dan perkhidmatan dalam ekonomi akan berkurang. Okey. So apabila berlaku inflasi, kadar faedah akan naik. Apabila kadar faedah akan naik, dia menyebabkan perbelanjaan pengguna akan berkurang dan pelaburan firma akan juga berkurang. Kekurangan permintaan pengguna terhadap barang menyebabkan firma tidak lagi bermotivasi untuk mengeluarkan lebih banyak barang. Firma juga tidak mempunyai modal untuk mengembangkan operasi dan meningkatkan penawaran. Pada peringkat ini, masalah inflasi dah dapat diselesaikan. Okey, so apabila berlaku tekanan dari segi kadar faedah, kesannya kepada dua pihak, iaitu pengguna akan kurang beli barang, firma akan kurangkan operasi perniagaan. Okey, so dengan cara itu inflasi dapat dikurangkan ataupun dipulihkan. Tetapi apabila kadar faedah terus menerus dinaikkan oleh kerajaan, pada ketika itu sekiranya kadar faedah masih dinaikkan, perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan terus turun. Pengeluaran yang berkurang akan menyebabkan setengah firma tidak dapat menampung kos operasi dan terpaksa memberhentikan operasi. Kalau kadar faedah terus dinaikkan, apa yang terjadi? Firma mungkin gulung tikar, firma mungkin tutupkan perniagaan mereka kerana tidak ada sambutan daripada orang ramai, kerana orang ramai tidak ada kuasa beli yang banyak untuk support beli barang firma. Okey. Keadaan ini akan menyebabkan kadar pengangguran dalam ekonomi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi negara terbatas. Okey, kalau terus menerus demikian, okey, dia akan lead kepada pengangguran. Apabila berlaku pengangguran, menjadilah masalah kemelesetan ekonomi. Oleh itu, kerajaan perlu pastikan bahawa apabila matlamat untuk mengatasi inflasi tersebut telah tercapai, maka kadar faedah tersebut perlulah dikembalikan kepada asal. Jangan terus-menerus naik kerana ia akan menjadi kesan opposite, iaitu menjadi kemelesetan. Okey, begitulah bagaimana kerajaan menggunakan kadar faedah untuk mengatasi inflasi. Sama ada kesan dia boleh dirasai oleh pengguna ataupun firma ataupun ekonomi secara keseluruhan. Okey, sekian saja kita punya sesi e-learning untuk subjek ekonomi tingkatan 5. Okey, selamat beristirahat di rumah. Jangan keluar rumah. Kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Okey, bye.